yang lain. Nampak? Ya. 21. Okey. Okey. Soalan 21. Pelajar 7 menunjukkan ikan yang dimasak menggunakan periuk kukus. So ikan dimasak menggunakan konsep. Okey, kalau kat sini ikan dengan persekitaran dia mencapai suhu yang sama, baru ikan tu dapat masak. So kalau persekitaran dia dengan ikan ni suhu dia sama, maknanya dia punya haba dia sama, mestilah konsep keseimbangan terma. Oh. Kamu rasa keseimbangan terma? Okey, untuk soalan 21. Okey. Dia menggunakan konsep apa ni? Kalau ikan yang dimasak menggunakan periuk kukus. Okey. Dia guna konsep haba pendam sebab kan bila kamu masak ikan, kan ikan kamu letak atas ni kan. Okey, bawah tu ada air. Okey. Kemudian atas tu letaklah ikan. So kemudian kita tutup dengan penutup dia. Ni penutup dia, okey. Okey. Jadi dalam ni ada air bawah ni bawah ni ada air. Bawah ni lah, kat sini ada air. Bukannya kita rendamkan ikan tu dalam air, tidak. Ikan tu dia kita letak air dulu, lepas tu kita letak satu lapisan, dan atas lapisan ni kita letaklah ikan. Okay. So macam mana ikan tu boleh masak? Digunakan haba pendam, iaitu haba pendam pengewapan. Okay, haba pendam pengewapan. Okey, jadi haba pendam pengewapan macam mana? Maksudnya daripada cecair tukar kepada gas. So waktu haba pendam pengewapan ni, okey, nak tukarkan cecair kepada gas, dia berlaku pada takat didih. Okey, berlaku pada takat didih. Jadi waktu ni tiada perubahan suhu. Waktu ni suhu dia malar je, iaitu takat didih berapa? 100 darjah Celsius. So waktu 100 darjah Celsius ni cecair bertukar kepada gas. Okey. Jadi bila cecair dah tukar kepada gas, kan dalam periuk tu kan ada air. So air tu akan dia akan menguap lah. Okay, dia akan tukar jadi wap air. Okay, ni air kan. Okay, ni air. So dia akan tukar jadi wap air. So wap air tu dia akan berkumpul di penutup. Okay, di bahagian dalam. Di bahagian dalam penutup tu, kat sini ada banyaklah wap air yang terkena pada penutup. So nanti wap air tu buat apa? Pada penutup. Jadi wap air ni, okay, wap air ni dia akan terkondensasi. Okay, berlakulah proses kondensasi. Okay, so wap air ni akan terkondensasi menjadi cecair. Sebab bila wap air ni, okay, dia terkena pada penutup ni, so nanti dia akan mengalami proses kondensasi tukar kepada cecair. Jadi waktu kondensasi, haba diserapkan ataupun haba dibebaskan? Waktu kondensasi ni, mestilah haba dibebaskan. Okay. So waktu proses kondensasi, haba dibebaskan. Okay. Untuk ni wap air akan bebaskan haba dan menjadi cecair. Jadi waktu kondensasi ni yang haba dibebaskan ni, so haba yang dibebaskan ni lah digunakan untuk masak ikan. Okey, digunakan untuk haba yang dibebaskan digunakan untuk memasak ikan. Digunakan untuk memasak ikan. So ikan tu pun bolehlah masak. Okey,
Disebabkan haba yang dibebaskan ni daripada proses kondensasi. Okey, padahal ikan ni dia bukannya rendam dalam air kan. Kalau rendam dalam air namanya ikan rebus. Tapi ni ikan kukus. So bila ikan kukus dia gunakan ni lah haba yang dibebaskan oleh wap air ni untuk tukar kepada cecair. Okay, so haba yang dibebaskan itulah digunakan untuk memasak ikan. Okey, sebab itulah jawapannya adalah haba pendam pengewapan. Okey, C. Okay, itu saja. Okey. Dah. Sohan, share lah skrin kamu pula. Sekejap, cikgu. Sohan. 21 dah. Okay, next kita pergi 20, 22. Okey, soalan 22. Darjah 8 menunjukkan susu sejuk. Sohan tak nampak kamu punya ni. PDF kamu, kertas kamu mana? Itu okey. Tak nampak Dah nampak dah. Okey, 22. 22, darjah 8 menunjukkan susu sejuk ditambahkan kepada teh panas. Okay. Susu sejuk, susu ni sejuk. Ditambahkan kepada teh ni panas. So maknanya susu ni dia punya suhu dia katalah macam 5 darjah Celsius sebab sejuk. Teh panas ni macam 60 darjah Celsius. Okey. Kalau objek yang suhu dia tak sama, kalau dicampurkan nanti akan berlaku keseimbangan terma. Okey. So kalau berlaku keseimbangan terma, dia punya suhu dia akan jadi sama. Suhu dia akan jadi sama. So kalau tengok dekat pilihan jawapan, untuk A, penerimaan haba oleh susu sejuk adalah kurang daripada kehilangan haba oleh teh panas. Jawapan dia salah sebab kalau berlaku keseimbangan terma, dia punya haba keluar masuk semua sama. So pemindahan haba bersih dia 0 darjah Celsius. So A dah salah. Kalau B, penerimaan haba oleh susu sejuk adalah lebih banyak daripada kehilangan haba oleh teh panas. Sama juga. Pemindahan haba dia kena sama. So sebab tu jawapan dia C. Sebab jawapan C, penerimaan haba oleh susu sejuk adalah sama dengan kehilangan haba oleh teh panas. Maknanya haba yang dibebaskan sama dengan haba yang diserap. Maknanya haba yang dibebaskan oleh teh panas akan sama dengan haba yang diserap oleh susu sejuk. So barulah berlaku keseimbangan terma. So jawapan dia C. Okey, betul. Yang lain faham tak? Suhai explain. Faham. Okey, faham. Ni keseimbangan terma. Okey. So kalau soalan tanya keseimbangan terma, itulah. Maksud dia macam itulah ya. Haba yang diserap sama dengan haba yang dibebaskan. Okey, 23. Okey, 23. Dia kata graf pada darjah 9 menunjukkan lengkung pemanasan bagi 500 gram cecair P oleh pemanas rendam 60 watt. Okey. Lepas tu kalau tengok kat sini, graf ni sampai 7 minit. So masa dipanaskan, masa cecair P ni dipanaskan ialah 7 minit. 7 minit tukar kepada unit SI dia. So makna dia punya masa dipanaskan dia ialah 7 darab 60. Sama dengan 420 saat. Okay. Dah ada masa. Okay.
Okay, dia dah bagi kuasa oleh pemanas rendam ni ialah 60 watt. Ni kuasa dia 60 watt. Cari dulu dia punya tenaga haba yang digunakan untuk panaskan cecair P ni. So, guna formula P sama dengan E per T. Lepas tu E sama dengan PT, P darab T. So, okay, so darab je. Dia bagi P ni 60 watt. So 60. T ni ialah 420 saat. 420 saat. So 60 darab 420 akan dapat 25,200 joule. Okey, inilah tenaga haba yang digunakan untuk panaskan cecair P ni. So dia bagi kat sini. Okay, kalau tengok kat graf, cecair P tu suhu dia meningkat sebanyak 40 darjah Celsius. Sebab suhu awal cecair P ialah 30 darjah Celsius. Suhu akhir selepas 7 minit, suhu dia ialah 70 darjah Celsius. So perubahan suhu dia sebanyak 40 darjah Celsius. So theta dia ialah 40 darjah Celsius. Okay, lepas tu dia bagi jisim cecair P ialah 500 gram. Tukar kepada unit SI sama dengan 0.5 kg. So inilah dia punya mass. Okay, so masuk dalam formula Q sama dengan MC theta. Q dia sama dengan 25,200 joule. 25,200 joule. Lepas tu dia punya jisim dia ialah 0.5. Dia punya C tak tahu. Lepas tu dia punya kenaikan suhu sebanyak 40 darjah Celsius. Okay. Lepas tu nak cari C, pindah-pindah je. C sama dengan 25,200 bahagi dengan 0.5 bahagi juga dengan 40. So tekan kalkulator dapat 1,260 joule kg negatif 1 darjah Celsius negatif 1. So jawapan dia A. Jawapan dia B. Ya, betul. 1260. Okey. Yang lain boleh? Ada soalan? Faham tak? Yang lain? Faham? Oh, Hamsi kata faham. Okey. Seterusnya. Soalan 24. Okey, soalan 24. Sebelum melakukan perjalanan jauh, seorang pemandu telah memeriksa tekanan udara dalam tayar keretanya. Sebelum perjalanan, tekanan udara dalam tayar keretanya ialah 200 kilopascal pada suhu 27 darjah Celsius. Maknanya dia punya P1 dia ialah 200 kilopascal. Dia punya T1 dia 27 darjah Celsius. Okay, selepas perjalanan dia mendapati bahawa tekanan udara dalam tayar keretanya ialah 230 kilopascal. Ini ialah P2 dia. So berapakah suhu udara dalam tayar tersebut selepas perjalanan jauh tersebut? So dia nak T2. So kalau kat sini yang berubah ialah tekanan dengan suhu. Tapi dia punya isi padu dia malar. Kalau tekanan dengan suhu, tekanan dengan suhu je berubah, maknanya guna hukum Gay-Lussac ataupun hukum tekanan. Formula dia P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Dengan syarat suhu ni dalam mutlak, suhu mutlak dalam Kelvin.
Zohad, So, tulis nama hukum kalau Gay-Lussac macam mana ejaan dia? Kalau lah keluar soalan kan, ejaan kena betul. Hukum Gay-Lussac. Okey, betul. Ejaan dia betul. So, kamu boleh jawab macam ni, hukum Gay-Lussac ataupun hukum tekanan. Okey? Okey, so tu formula dia. Okey, so teruskan. Hai. terus masuk dalam formula. Dia bagi tekanan P1 ialah 200 kilopascal. Lepas tu dia punya suhu awal dia 27 darjah Celsius tapi kena tukar kepada Kelvin. So nak tukar kepada Kelvin 27 tambah dengan 273 dapat 300 Kelvin. Sini 300 Kelvin. Sama juga dengan 230 iaitu P2 dia 230 kilopascal dengan suhu akhir dia tak tahu. So T2. So darab silang macam biasa. T2 darab 200 kilopascal sama dengan 230 kilopascal darab dengan 300 Kelvin. So nak cari T2 230 kilopascal darab dengan 300 Kelvin per dengan 200 kilopascal. So tekan kalkulator. Akan dapat 345 Kelvin. Sebab tu jawapan dia B. B, okey. Kalau misalnya soalan dalam darjah Celsius, macam nak buat kalau darjah Celsius? Kalau darjah Celsius 345 tolak dengan 273. Ya. Akan dapat berapa? 72 darjah Celsius. Okey, darjah Celsius. Okey, next 25. Soalan 25. Darjah 10 menunjukkan graf bagi hubungan antara tekanan gas dengan suhu. So tekanan gas dengan suhu hukum Gay-Lussac tadi. So antara hubungan manakah yang betul? Okey. Kalau graf macam ni, garis dia betul-betul start daripada kosong. So maknanya P dengan T ni berkadar terus. So sebab tu jawapan dia A. Kalau D, jawapan dia salah sebab suhu dia bukan dalam Kelvin. Suhu dia kena dalam Kelvin. Baru betul. Okey, itu kalau graf suhu dia guna Kelvin. Kalau graf yang suhu dia guna darjah Celsius, macam mana graf dia? Boleh Suhail? Dari sini. Kalau darjah Celsius. Okey, betul. Negatif 273. Okey, ni graf darjah Celsius lah kan? Maksudnya graf dia tak dapat berkadar langsung tapi dapat graf apa ni? Dia apa nama ni? Kalau macam ni graf dia bertambah apa ni? Bertambah secara linear. Ya, bertambah secara linear. Okey. So waktu ni T dia darjah Celsius, bukan Kelvin tu. Soal, betul kan? Unit ni bukan Kelvin ni darjah Celsius ni. Darjah Celsius. Darjah Celsius. Okey, tu graf darjah Celsius. So kalau Kelvin yang tadi tu lah. Okey. Yang lain boleh ke setakat ni? Boleh? Boleh. Okey, lagi Suhan. Next, 26 Soalan 26. Okey. Soalan 26, darjah 11 menunjukkan seorang budak sedang menghasilkan satu gelombang melintang. Satu gelombang melintang di sepanjang satu tali dengan ayunan pada hujung tali itu. Jika tangan budak itu bergerak naik turun pada 4 ayunan lengkap per saat, apakah laju gelombang? Dia nak laju gelombang. So, mula-mula formula nak cari laju gelombang ialah V sama dengan F lambda.
So frekuensi tengok kat sini. Dia kata bergerak naik turun pada 4 ayunan lengkap per saat. 4 ayunan lengkap saat -1. Kalau saat -1 sama juga dengan Hertz. So dia punya frekuensi sama dengan 4 Hertz. Frekuensi dia. Lepas tu dia kata kat sini panjang dari sini ke sini. Sini ke sini maknanya daripada dia punya lembangan satu dengan puncak ialah 1.5 meter. Tapi panjang gelombang mesti daripada puncak dengan puncak ataupun lembangan dengan lembangan. So maknanya 1.5 ni separuh daripada panjang gelombang dia. So nak cari panjang gelombang dia 1.5 darab 2 dapat 3 meter. Okey. So masuk dalam formula F dia 4 Hz, dia punya panjang gelombang 3 meter. So darab 4 darab 3 dapat 12 meter saat -1. Sebab tu jawapan dia C. Okey, betul. Okey, lain ada soalan ke nak tanya? Jelas tak? Kan dia kata 4 ayunan lengkap per saat. Maksudnya satu saat dia boleh buat 4 ayunan lengkap. Jadi satu saat 4 ayunan lengkap maknanya 4 Hz lah. 4 Hz tu maksudnya 4 ayunan lengkap dalam masa satu saat. Kamu tahu kan frekuensi tu apa? Okey, apa maksud frekuensi? Frekuensi adalah bilangan ayunan lengkap dalam masa satu saat. Kat sini kan satu saat 4 ayunan lengkap. Jadi 4 Hz. Dah dapatlah frekuensi 4 Hz. Darat dengan panjang gelombang, puncak ke puncak kan, 3 meter kan. Dapatlah 12. Oh, lagi 1 minit ni. 50 second. Nanti cikgu bagi link baru. Okay, next. Okay, soalan 27. Dia kata graf sasaran masa untuk satu spring yang berayun. Okay. Kalau tengok kat sini, dia punya amplitude dia je berkurang. Frekuensi dia sama, dia punya panjang gelombang sama. So amplitude dia je berubah, makin berkurang. So kalau amplitude makin berkurang, maksudnya ini pelembapan. So sebab tu jawapan dia A. Ya, pelembapan. Dia macam main buaian kan, hayun bermula laju tinggi kan, hayun buaian. Lama-lama buaian tu makin slow kan. Itu pun mengalami pelembapan. Okey. Soalan 28. Okey, rajah manakah menunjukkan corak gelombang pantulan air yang betul? Okey, kalau fenomena pantulan gelombang, dia punya arah je berubah. Tapi hal laju dia sama, dia punya panjang gelombang sama, dia punya frekuensi dia sama. Lepas tu pantulan dia punya sinar tuju, sudut sinar tuju mesti sama dengan sudut sinar pantulan. Maksudnya I sama dengan R. I ni sama dengan R. So kalau tengok kat sini, A, jawapan A je menepati semua syarat. Iaitu yang pertama, dia host. Sekejap tak. Okey. Sambung tadi soalan 28. Dengar tak suara? Dengar. Okey. Okay, tadi dia kata nak corak gelombang pantulan air yang betul. So kalau pantulan dia punya sudut sinar tuju mesti sama dengan sudut sinar pantulan. Lepas tu dia punya arah je berubah. Dia punya panjang gelombang dengan frekuensi semua sama. Yang berubah arah je. Kalau soalan 28 ni, pilihan jawapan dia yang tepat A je betul. Sebab apa? A ni panjang gelombang je sama,
sebelum pantulan dengan selepas pantulan. Lepas tu dia punya sudut I dengan sudut R dia sama. Theta dengan theta. Lepas tu, tu je. Dia A je yang sama. Kalau B salah sebab panjang gelombang selepas sebelum pantulan dengan selepas pantulan berbeza. Iaitu sebelum pantulan, panjang gelombang dia lagi kecil daripada selepas pantulan. Kalau C salah sebab dia punya sinar tuju, sudut sinar tuju dia kurang daripada sudut sinar biasa, sudut sinar pantulan dia. So, kalau pantulan dia punya sudut dia kena sama. So, ni theta tapi ni alpha. So, main sudut dia tak sama. Kalau yang D ni salah sebab sudut dia tak sama. Lepas tu dia punya panjang gelombang pun tak sama. So, jawapan dia A. Okey, betul. Okey, yang lain okey, yang lain. Okay, let's go. Okey, next. 29. Okay, 29. Okay, 29. Darjah 13 menunjukkan penggunaan sonar untuk mengesan kawasan yang mempunyai banyak ikan. Lepas tu, fenomena gelombang yang mereka membolehkan nelayan mengesan tangkapannya. So, jawapan dia A. Sebab daripada kapal ni, gelombang akan ditembak ke bawah. Lepas tu, kalau kena ikan, dia akan terpantul balik. Terpantul balik ke transducer ni. So, sebab tu fenomena gelombang yang berlaku ialah fenomena pantulan. Ya, betul. Jawapan dia A. Pantulan. Okey, transducer tu dia hantar gelombang, nanti dia akan terima balik gelombang. Kan? Dia guna gelombang apa ni? Gelombang sistem sonar. Maksudnya gelombang bunyi lah. Okey, ultrasonik. Okey. Lagi? Dan 30. 30. Okay, soalan 30. Darjah 14 menunjukkan corak pembiasan bagi gelombang air yang merambat dari kawasan air ke dalam kawasan air cetek. Maknanya, ni air dalam kepada air cetek. Kalau kat sini ketepatan dia, kalau air dalam ketepatan dia rendah. Kalau air cetek ketepatan dia tinggi. So kalau gelombang merambat daripada kawasan ketepatan rendah kepada ketepatan tinggi, dia akan terbias mendekati garis normal. Dia akan terbias mendekati garis normal. Maksudnya sudut tuju dia lagi besar daripada sudut biasan dia. Okey, pasangan mana kalau pembiasan gelombang yang berubah Suhai, cuba ialah panjang lukis garis normal. Suhai. Cuba Ni dah lukis ada. garis normal yang berserenjang dengan sempadan. Kan garis normal kan dia berserenjang dengan sempadan air dalam dengan air cetek ni kan. Cuba buat garis normal dia. Dia berserenjang. Alah, buat je straight. Macam tu. Okey, tu garis normal. Okey, jadi gelombang dibiaskan mendekati garis normal. Okey. Nampaklah mendekati garis normal. Okey. Okey. Jadi- Kalau gelombang air, kalau gelombang kalau terbias, dia akan berubah dua benda, iaitu arah dia. Arah dia berubah. Dia punya lambda pun berubah, panjang gelombang dia. Panjang gelombang. Dua benda berubah. So kalau tengok kat sini, kalau daripada kawasan air dalam ke kawasan air cetek, main daripada ketepatan rendah kepada ketepatan tinggi, dia punya panjang gelombang akan makin kecil. Sebab apa? Kalau kawasan air dalam, ketepatan dia rendah. So hal laju dia lagi tinggi daripada hal laju yang kat ketepatan tinggi. So dia punya panjang, kalau hal laju dia, kalau kita guna tengok dekat V sama dengan F lambda, kalau hal laju dia rendah,
dia punya panjang gelombang pun rendah. So sebab tu daripada panjang gelombang panjang terus jadi panjang gelombang pendek. Lepas tu dia punya arah pun daripada arah straight ni dia jadi sengit sikit. Dua benda tu berubah. So ya, pasangan manakah yang betul mengenai ciri-ciri gelombang air dalam kawasan air cetek? Okey. Kalau frekuensi tidak berubah. So frekuensi yang lebih tinggi ni boleh pangkah. So A dengan B dah salah. Lepas tu laju. Laju gelombang, kalau kat sini laju dia tinggi. Ni laju dia rendah. So maknanya laju dia semakin berkurang. So jadi lebih rendah. Sebab tu jawapan dia D. Okey, betul. Yang lain okey ke? Nampak kan kat situ kan panjang gelombang. Kalau kawasan dalam kan panjang gelombang dia besar-besar. Kawasan cetek panjang gelombang dia kan kecil-kecil. So berdasarkan formula kalau panjang gelombang kecil, hal laju dia pun kecil. Okay? Sebab hal laju dengan panjang gelombang apa hubungan dia? Berkadar apa ni? Kelas? Berkadar apa? Berkadar terus. Ya, berkadar terus kan ataupun berkadar langsung kan. Okey, kat situ dah boleh nampak jawapan dia. Okey. Dah habis dah 30. Dah lah. Dah, okey. Hakim ada Hakim? Hakim ada dalam ni tak Hakim? Tengok korang tengok Hakim ada tak dalam ni? Yang ada Ifan Hakim. Yang cikgu bagi tu Ifan Hakim ke Hakim? Yang cikgu suruh buat tu Hakim ke Ifan Hakim lah? Hakim lah. Muhammad Hakim. Oh, Muhammad Hakim Muhammad Hakim tak masuk tak Muhammad Hakim? Oh, kenapa cikgu kat sini? Sekejap Muhammad Hakim tak ada. Muhammad Hakim tak ada. Habis macam mana ni kalau Muhammad Hakim tak ada, Ifan Hakim je lah. Siapa yang check ni kat sini? Oh. Ifan Hakim boleh, Ifan Hakim. Dan Muhammad Hakim tak ada, Ifan Hakim pun boleh. Ifan Hakim pun jadilah. Oh, Ifan Hakim. Soal. Saya tak buat lagi, ada yang 30-40. Soalan 31. Ke Syahira Akilah nak explain soalan 31 sampai 40? Syahira Akilah. Saya tak prepare nak explain untuk 31 sampai 40 cikgu. Ya ke? Tak apalah. Okey lah. So 31 tak apalah 31 cikgu explain lah. Okey. So kita pergi kat sini. Apakah yang berlaku kepada corak pinggir yang terhasil dalam eksperimen Dwi celah yang? Dwi celah tu maksudnya dia ada dua celah lah Dua celah yang sama saiz, nanti cahaya masuk keluar kat sini Nanti ada jadi apa ni? Jadilah interference kan. Kamu akan nampak warna merah gelap, merah gelap, merah gelap. Yang warna merah tu maksudnya interference apa? Interference membina. Kalau yang gelap tu yang tak nampak cahaya tu interference memusnah. Okey. Apakah yang berlaku kepada corak pinggir yang terhasil dalam eksperimen Dwi celah yang jika penuras monokromatik? Apa maksud monokromatik ni? Mono maksudnya apa? Mono tu maksudnya satu satu cahaya. Kalau dia guna cahaya merah, merah je lah Kalau biru, biru je lah. So dia kata sekarang ni eksperimen ni dia pakai cahaya apa ni? Monokromatik warna kuning. Dia pakai cahaya kuning. Okey, kemudian diganti pula dengan warna ungu. Okey, apa yang terjadi? Sekarang ni kamu kena tahu panjang gelombang mana yang paling besar, panjang gelombang mana yang paling kecil. So kamu tengoklah warna pelangi merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo, ungu. Biasanya cikgu kata, okey, mana panjang gelombang paling besar? Cahaya apa?
Kelas, cahaya apa yang panjang gelombang dia Merah. paling besar? Ya, merah merah panjang gelombang dia paling besar. Kemudian kalau sebelum ni cikgu bagi tahu biru kan. Biru ni panjang gelombang dia paling kecil. Tapi sebenarnya ada yang lebih kecil Ungu ni ungu lebih kecil sebenarnya sebab dia bawah biru kan. So soalan suruh kamu bandingkan antara kuning dengan ungu. Dia suruh kamu bandingkan kuning dengan ungu. So kalau kuning dengan ungu, jadi kuning ni panjang gelombang dia besar. Panjang gelombang dia besar. Yang ungu pula panjang gelombang dia kecil. Okay. So kita tengok yang kuning dengan ungu ni. Okay, faham ke ni? Okay, jadi kalau kita tengok formula panjang gelombang X per D. Okay, so dia kata kuning. Kuning ni panjang gelombang dia besar. Kalau kuning ni panjang gelombang dia besar, jadi dia punya X ni, jarak X ni apa? Pun besar ke kecil? Tahu kan X tu yang mana? X tu yang ini Kan bila kamu nampak pinggir warna kuning, ni kuning kan? Ni kuning, ni pinggir kuning. Okay. Yang kuning tu interference membina lah. Yang tak nampak warna kuning tu interference memusnah kan, gelap. So apa hubungan antara panjang gelombang dengan X? X tu ni jarak antara interference membina dengan membina betul-betul. So kalau panjang gelombang dia besar, X dia apa? Respon. Besar. X dia pun besar. Ya, X dia pun besar Jadi kita, ni lah X dia besar nampak besar. Okay, cikgu buat besar. Okay, tiba-tiba eksperimen ni dia tukar pula dengan warna ungu. So kalau kita tukar dengan warna ungu, cikgu buatlah ungu ni. Ni ungu ke? Bukan, ni ungu. Okay, kalau ungu panjang gelombang dia apa? Panjang gelombang dia kecil. So kalau panjang gelombang dia kecil, X dia apa? Respon. X dia pun kecil. Ya, X dia pun kecil. So cikgu buat ungu, ni ungu. Cikgu buat dia punya X dia kecil je. Ni X dia kecil je kecil je. Macam tu lah. Kecil je. Okay, alamak hujan pula kat sini. Kecil je, okay. Okay, jadi kat sini, cuba tengok jawapan apa yang betul. Dia kata, apa yang terjadi kan kalau eksperimen tu kita gantikan dengan warna ungu. So dia kata bilangan pinggir ungu terbentuk akan bertambah. Ya ke? Contohlah okey, contohnya cikgu buat daripada jarak sini ke sini kan. Sini ke sini lah cikgu buat sekejap sini ke sini kan jarak dia. So kamu tengok kalau warna kuning ada berapa pinggir warna? Ada 4 je kan. Tapi kalau ungu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ada 6 pinggir ungu. So bilangan pinggir ungu dia bertambah. Okay. So jawapan dia satu ni betul. Yang ni bilangan pinggir ungu terbentuk dia berkurang. Salah. Yang ni saiz pinggir ungu dia bertambah. Saiz dia ada kaitan tak dengan saiz? Cikgu rasa ni bukan saiz lah. Sepatutnya apa? Sepatutnya bukan saiz ni. Sepatutnya kena buat jarak. Betul kan jarak? Jarak. Jarak yang X lah X. Bukan saiz. Dia nak kata jarak antara pinggir ungu dengan pinggir ungu tu. So dia kata jarak X, okay, iaitu jarak pinggir ungu dia yang terbentuk akan bertambah. Ya ke jarak dia bertambah? So tengok. Ungu. Sepatutnya apa? Sepatutnya jarak pinggir ungu kan X ni. Patutnya jarak pinggir ungu dia berkurang kecil X dia kecil. Okay, bukannya bertambah. So jawapannya adalah 1 dan 4. Okay, sebab tu jawapannya C, 1 dan 4. Faham ke? Faham. Faham. Okay, next.
Ini apabila gelombang air melalui suatu halangan dan dibelaukan, yang manakah yang berikut akan berkurang? Ini fenomena apa ni? Berlawan. Tak, kenapa cikgu betul? Okey. Sekejap cikgu dah. Okey. Ya, ni fenomena pembelauan. Pembelauan. So dalam pembelauan, kita tengok ni, formula ni, dia punya hal laju gelombang dia tak berubah kan. Frekuensi dia pun tak berubah sebelum dan selepas sebelum dibelaukan dan selepas dibelaukan, hal laju dia tak berubah, frekuensi dia tak berubah, panjang gelombang dia pun tak berubah. Tapi yang berubah apa? Dia punya apa? Respon. Ya, dia punya amplitude amplitude dia akan berubah, iaitu amplitude dia berkurang. Okey, so dia punya tenaga je lah, tenaga dia berkurang. So, tenaga ombak kan, tenaga gelombang tu berkurang. So, amplitude dia berkurang, jadi dia sesuai digunakan kat mana ni pembelauan ni? Disebabkan amplitude dia boleh dikurangkan, kita sesuai guna pembelauan ni di mana? Di pelabuhan. Kan? Ingat tak pelabuhan? Ni celah. Okey, ingat kan? Ni celahan. Ni lah dia. Ni. So nanti kapal tu muat-muat je masuk muat-muat je masuk celahan ni. Okey, so kat sini ada banyak kapal So kita nanti bila air tu datang kat sini, datang, nanti dia akan dibelaukan Macam ni kan dibelaukan. Dia akan dibelaukan, dia akan jadi inilah melengkung kan, dibelaukan. So nanti amplitude dia berkurang. So tak adalah kapal-kapal ni musnah. Okey, boleh ke? Boleh. Boleh. Okey, next. Kita pergi 33. Pengimbas bagasi yang digunakan di lapangan terbang untuk mengesan beg-beg penumpang. Okey. Nak dekat airport tu dia pakai sinar apa sebenarnya? Siapa tahu sinar apa? Sinar apa kelas? Sinar X. Ya, dia pakai sinar X X-ray. Dia pakai sinar X-ray. Okey. So dia nampaklah apa-apa yang dalam beg kamu tu Okey. Lagi apa lagi? Inframerah untuk apa inframerah? Inframerah untuk kesan haba kan? Betul tak? Betul. Apa-apa yang keluarkan haba. Masalahnya yang dalam beg kita tu macam apa, ada buku, ada pensel apa semua, mana ada keluarkan haba kan. So tak dapat nak kesan lah kalau guna inframerah. Kalau ultraungu untuk apa sebenarnya? Dia lebih kepada untuk kesan, mengesan apa? Siapa ingat? Mengesan apa? Mengesan wang palsu kan? Ingat tak benda ni? Ultraungu dia kesan wang palsu. Kalau beta ni dia kepada radioaktif. Dia untuk kuasa penembusan kan? Dia bukan untuk kesan-kesan, dia kuasa penembusan lah ni. Okey. Kuasa penembusan untuk beta apa? Kuat ke sederhana ke lemah? Sederhana. Kuasa penembusan dia sederhana Okey. Nombor 34. Mengapakah kesan pembelauan gelombang air lebih berkesan berbanding dengan gelombang cahaya? Pembelauan. Okey. Apa jawapan dia? Kalau nak bagi pembelauan tu, dia kita ambil. Okey, so pembelauan dia akan terjadi jika
dia akan lebih ketara. Dia akan lebih ketara jika panjang jika ni sekejap Sekejap, dia ada dua syarat iaitu pembelauan dia akan lebih ketara jika celahan dia sangat kecil. Okey, celahan dia sangat kecil ataupun halangan dia. Kalau tak guna celahan, halangan dia sangat kecil. Lepas tu panjang gelombang dia. Panjang gelombang apa? Besar ke kecil? Panjang gelombang dia besar. 3 syarat lah supaya pembelauan dia lebih ketara. Kalau guna celahan yang besar, baik tak payah buat celahan. Faham tak ni? Faham? Faham. Kan? Lepas tu apa? Panjang gelombang dia besar. Okey, jadi kan kita tengok kat sini. Apa ke? Okey, so mana satu jawapan dia? Okey, jawapannya adalah Oh, kenapa pembelauan dia tanya kenapa pembelauan gelombang air lebih berkesan Maksudnya kan kenapa gelombang air ni lebih berkesan berbanding dengan gelombang cahaya kalau dibelaukan. Sebab nampak sangatlah yang gelombang air ni panjang gelombang dia apa? Nampak sangatlah gelombang air ni panjang gelombang dia besar ke kecil? Respon. Dia kata gelombang air pembelauan ni lebih berkesan berbanding dengan gelombang cahaya. So nampak sangatlah gelombang air dia punya panjang gelombang dia apa? Besar ke kecil? Besar. Panjang gelombang dia besar kan? Sebab kat sini pembelauan dia akan lebih ketara jika ni panjang gelombang dia besar. So nampak sangatlah gelombang air panjang gelombang dia lebih besar daripada gelombang cahaya. Jadi kat sini so jawapannya ni lah. Panjang gelombang bagi gelombang air adalah lebih panjang, lebih besar. So jawapannya A. Okey, boleh? Faham? So bila kat sini, kenapa C salah? Dia kata hak laju gelombang air dia lebih rendah. Ya ke? Tadi kan gelombang air kan panjang gelombang dia besar. So bila besar, hak laju sepatutnya apa? Hak laju dia adalah hal laju dia apa? Respon. Tinggi. Hal laju dia tinggi kan sebab hubungan dia berkadar langsung. So kalau panjang gelombang dia besar, mestilah hal laju dia pun besar. Jadi kat sini dia kata hal laju gelombang air dia rendah. So salah salah. Frekuensi ni tak ada kaitan. Tenaga tak ada kaitan. So ini jawapan A. Okey, jadi pembelauan dia akan berkesan jika panjang gelombang dia lebih besar. Okey, lebih besar daripada celahan ni. Jadi yang kenapa gelombang air ni dia berkesan sangat dia punya pembelauan dia sebab itulah panjang gelombang dia lebih besar daripada gelombang cahaya. Okey, next 35. Okey, berapakah sudut genting bagi prisma kaca? Okey, apa maksud sudut genting? Macam mana kita nak tahu sudut genting? Respon. Sudut apabila? Cahaya dibiaskan pada 90 darjah. Ya, sudut apabila cahaya dibiaskan pada 90 darjah. Okey, pada 90 darjah. So kat mana 90 darjah? Nampak tak? Mula cahaya tuju. Lepas tu kat sini kan dia keluar kat sini 90 darjah kan, nampak kan 90 darjah. So dibiaskan pada 90 darjah lah ni. So kalau dah dibiaskan pada 90 darjah nampak sangatlah sudut sini, sudut tuju dia dah mencapai sudut genting C ni. Dah capai dah sudut genting ni, simbol dia C. So kamu nak kira sudut genting C. Macam nak buat? Kita ada sini 60. Ni dah main sudut dah ni. Ni 60, sini 80. Sini berapa? Berapa kelas sini? Sini berapa ni? 90 kan?
Ni kenapa? Ya. So kat situ 90 ni 90 darjah. Okey. Jadi kan cikgu buatlah segi empat dia macam ni, lepas tu dia macam ni. Lepas tu dia macam ni Okey, so kat sini ni 80 darjah, yang ini 60 darjah, yang ni dah tahu dah 90 darjah. Yang sini yang ni Okey. Tapi kat sini, okey, yang ni kamu tahu kan yang ni 90 yang ni. Yang petak ni 90 ni. So kamu nak cari yang tepi dia Okey, sebelum tu kita cari dulu sudut yang ni, X ni. Macam nak cari? Ini segi 4. So kalau segi 4, jumlah sudut berapa segi 4? 360. 360 darjah, tolak 60, tolak 80, tolak 90. Berapa? 130. 130 Okey, so X tu adalah 130 darjah. Okey, sekarang ni cikgu nak yang C saja. Ni lah maksudnya 130 tu yang ini. Sekejap yang ni lah. Yang ni 130 yang kalau biru ni. Jadi cikgu nak dapatkan yang C saja macam nak buat. Jadi 130 tolak yang petak dia berapa? 90. Dapat berapa? 40. Ya, 40 darjah. So C adalah 40 darjah. Okey. Dapatlah C ni 40 darjah. Okey, boleh. Faham ke ni? Boleh. Boleh. Okey, next. Okey, seorang murid memakai sepasang kaca mata berkantar cekung untuk melihat objek pada 25 cm. So 25 cm. So ni jarak objek lah U. Satu imej maya terbentuk pada jarak 20 cm daripada kantar itu. So ni V. Jarak imej kan. Okey, berapakah kuasa kantar yang digunakan? Nak kira kuasa, power. So power sama dengan 1 per berapa? Respon. F. F. Maksudnya ni dalam unit meter lah Panjang fokus dalam unit meter. Tu kalau nak guna 1 per F. Kalau kamu nak guna yang lagi satu tu yang cm pun boleh juga. Power sama dengan 100 per F. Ni dalam unit sentimeter. So mana-mana pun boleh. Okay, so kamu nak kena cari panjang fokus. Sekarang ni kan kamu tengok yang ni dia kata imej ni kan tercekung kan tercekung. Lepas tu imej maya dia terbentuk pada, dia kata imej maya. Kalau imej maya, imej yang tidak terbentuk pada skrin. Maksudnya kan kau cikgu lukis kantar. Kantar cekung Sekejap So kalau ni kantar cekung. Lepas tu objek. Okey, objek dia berapa? 25 cm Okey, jarak dia 25 cm. Okey, 25 cm. Lepas tu dia punya imej dia bukan imej nyata, imej maya. Maksudnya kan bila kantar kan cahaya masuk kantar. Patutnya skrin kat mana? Skrin kat sini kan. Kalau imej dia terbentuk pada skrin, imej nyata lah. Tapi masalahnya dia kata imej dia nyata ke maya? Maya kan? Kalau imej dia maya, dia tak terbentuk kat sini lah. Dia terbentuk di sebelah sini. Sebelah sini lah dia terbentuk. Okay. Kalau macam tu, imej dia, kita kena buat negatif 20.0 cm. V dia adalah negatif 20. Sebab imej dia imej maya. Maksudnya dia sebelah kiri. Faham tak? Faham? Ingat tak benda ni? Faham. Kan? Kalau dia imej dia terbentuk di sebelah yang pada skrin kan, imej nyata, nilai dia positif nilai dia positif. Tapi kalau imej dia terbentuk ni imej maya, dia tak terbentuk pada skrin dekat area belah kiri ni, ni imej dia negatif. Kena ingat yang tu. Jadi imej dia adalah negatif sebab tu kena buat negatif 20. Jadi bila kamu masukkan formula nak kira panjang fokus, pakai formula ni lah 1 per U tambah dengan 1 per V sama dengan 1 per F.
Jadi 1 per U. U berapa U? 1 per berapa U kelas? Nak respon. U dia adalah 25 and then tambah 1 per V. V maksudnya 1 per dengan negatif 20 kan. And then sama dengan 1 per F. Jadi kat sini kira 1 per 25 tolak 1 per 20 sama dengan 1 per F. Tekan kalkulator dapat berapa? Berapa dapat? Negatif 1 per 100. Okey, so kamu akan dapat negatif 1 per 100. Jadi 1 per F sama dengan negatif 1 per 100. Jadi kamu dapatlah panjang fokus dia adalah negatif 100. Apa unit ni? Tadi kamu dah pakai unit cm, ni cm, ni cm. Mestilah panjang fokus pun cm juga. Okey, ni panjang fokus. So kamu nak pakai formula yang mana ni? Mana-mana pun boleh. Nak pakai yang cm ni ke nak pakai yang meter ni? Kalau pakai meter nak kena tukar meter. Mana nak? cm. cm kan. So power sama dengan 100 bahagi negatif 100 cm. So dapat berapa? 100 bahagi negatif 100 dapatlah negatif 1.00 diopter. Okay. So jawapannya ni lah. C. Faham ke? Boleh? Faham. Jadi kamu jangan confuse yang ni Yang kalau dia kata kat sini image maya kan. Maksudnya sebelah kiri. So kamu kena buat negatif. Kalau kamu tak buat negatif, kamu buat positif, nanti kamu dapat panjang fokus dia pun salah. Bila dah panjang fokus salah, power pun, kuasa kantor pun akan jadi salah. So kena ingat. Okay, next. Okay, ni apa benda pula? 37. Seorang pemerhati dapat melihat seekor ikan dalam air. Yang manakah betul bagi pemerhatian di atas? Okay, udara. Udara dia kurang tumpat ke lebih tumpat? Kurang. Ya, udara kurang tumpat. Lepas tu air lebih tumpat. So bila kurang tumpat ke lebih tumpat sepatutnya apa? Cahaya akan dibiaskan. Okay, dia punya halaju dia. Halaju dia sepatutnya apa? Halaju cahaya dia berkurang ke bertambah? Daripada kurang tumpat ke lebih tumpat. Halaju cahaya dia sepatutnya apa? Berkurang. Ya, halaju cahaya dia berkurang. So nanti cahaya akan dibiaskan mendekati ke menjauhi? Mendekati. Mendekati garis normal. Okay. Mendekati garis normal. So cahaya ni dibiaskan mendekati garis normal lah ni. Okay. Ni patut nak pandang macam ni. Cahaya masuk mata bukan mata keluar cahaya. Okay. Jadi kat sini kat sini dia kata laju cahaya udara lebih daripada laju cahaya dalam air, ya ke? Tadi kata laju cahaya dia berkurang. Kalau berkurang maksudnya laju cahaya udara ni tinggi. Laju cahaya air ni rendah kan sebab dia berkurang kan. Betul tak? Betul. Sebab dia berkurang so laju cahaya udara tinggi. Laju cahaya di air rendah. So kat sini dia kata laju cahaya dalam udara tinggi. Lebih daripada laju cahaya dalam air. So betul lah ni. Ni betul. Okay, B betul. Dan ni betul ke ni? Ketumpatan ni. Dia kata ketumpatan optik udara lebih daripada ketumpatan optik air. Ya ke? Sepatutnya apa? Ketumpatan optik air lebih daripada ketumpatan optik udara. Ya, air yang lebih tumpat kan. So sepatutnya ketumpatan optik udara ni rendah. Ini frekuensi ni tak ada kaitan lah. Frekuensi ni sama je. Sebab pembiasan kan. Bila pembiasan V sama dengan F panjang gelombang, pembiasan frekuensi dia sama je. Ini indeks biasa ni. Kalau udara ni kurang tumpat, maksudnya apa? Indeks biasa dia rendah ke tinggi? Kalau kurang tumpat. Indeks biasa ni adalah
Rendah. Ya, rendah kalau air kan lebih tumpat. So indeks biasa dia adalah tinggi. So kat sini kata indeks biasa udara lebih. Salah lah. Sebab tu jawapannya B. Bola. Oh, dah less than 1 minute dah. Kacuk bagi laling lagi. Kita habiskan sikit. Setakat ni okey tak? Yang lain boleh ke? Boleh cikgu. Okey, 38. Rajah 17 menunjukkan objek diletakkan di hadapan. Okey. So apakah ciri imej yang terbentuk? Kamu ingat baliklah yang cikgu ajar hari tu. Ni kanta. So kalau kanta yang famous, kanta cembung. Yang tak famous, kanta cekung. So kalau kanta cembung ni yang famous, jadi kanta cembung ni lah yang ada biduan-biduan tu kan, ingat lagi tak? Ingat. Apa dia? Bacakan. Ridwan, risau, rimau, vum, vum. Ya, Ridwan, risau, rimau, vum. So yang kata cekung ni wood. Okey, so yang Ridwan ni maksudnya objek dia jauh. Jauh sangat ni lah. Jauh lebih daripada 2F. Lepas tu objek kat sini pula. Yang ris tu maksudnya objek dia berada pada 2F. Lepas tu yang ni pula, yang rim tu objek berada antara F dan 2F. Lepas tu yang ni pula objek berada pada F. Lepas tu yang ni pula objek berada kurang daripada F. Ni kata cembung. So kalau kata cembung ikut ni lah yang cikgu bagi tips ni. Okey. Jadi kalau objek dia, so dalam soalan ni apa? Soalan ni kata objek dia lebih daripada 2F. So kalau lebih daripada 2F, image dia apa? Ridwan pula. Real. Tu apa? Real, inverted, diminish. So mana jawapan dia? C. Ya, C. Okay. Real. Real tu apa? Real tu nyata. Okay, real, nyata. I tu inverted. Inverted tu songsang. D diminish. So diminish adalah kecil, lebih kecil. So yang ni lah dia jawapannya C. Okay. Tu kalau kata cembung. Ni dia punya situasi-situasi je lah. Kalau objek dia lebih daripada 2F kan. Kalau objek berada pada 2F, macam ni kan, objek dia berada pada 2F. Dia punya image dia lain lah pula. Real, nyata, inverted, songsang. SS tu apa maksud dia SS? Same size. Ya, same size. Kalau objek dia berada antara F dengan 2F, kat sini. Tengah-tengah ni So image dia akan jadi real, nyata, I, inverted, songsang, M. M tu apa? M tu magnified. Magnified apa maksud? Magnified. Dibesarkan. Ya, dibesarkan dia lebih besar. Kalau objek tu berada ni pada F, berada pada F. Ni F. Image dia akan jadi virtual. Virtual apa maksud virtual? Virtual adalah Maya. ya, maya. Okay, maya. U apa U? Up. Ya, upright. Tegak. Okay, lepas tu magnified. Lebih besar. Okay. Kalau objek dia berada kurang daripada F, kat sini objek dia. Ni lah kat sini, kurang daripada F. So image dia sama juga, iaitu visual, okay, maya, upright, tegak, magnified, besar. Itu kalau kata cembung. Kalau kata cekung, di mana-mana kamu letak objek, okay, tak kisahlah lebih daripada 2F ke, berada pada 2F ke, antara F dengan 2F ke, berada pada F ke, kurang daripada F ke, image dia semua sama, iaitu wood. Wood tu apa? V apa? V visual, maya. Upright apa? Tegak. Okay, lebih ke
kecil. Okey. Tu kaunter cekung. Okey. Okey. Jadi kena ingatlah ya, kalau masuk dalam formula yang macam ni kan, 1 per U tambah 1 per V sama dengan 1 per F. So image tu, jarak image tu kalau untuk kaunter cekung disebabkan image dia semua maya, so kena buat negatif dia punya nilai dia negatif. Okey. Okey, itu kalau kaunter cembung. Dengan kaunter cekung, kalau cermin apa yang famous? Cermin cekung ke cermin cembung? Cekung. Cermin cekung yang famous cermin cembung tak berapa nak famous. So disebabkan cermin cekung yang famous, jadi cermin cekung lah yang mengalami biduan, risau, rimau, boom. Ini wood. Okay, so ni objek lebih 2F, yang ni berada pada 2F, yang ni kurang F, antara F dengan 2F, yang ni berada pada F, yang ni kurang antara kurang daripada F. Macam tu je. Dah hafal ke yang ni? Dah. Dah hafal, bagus. Okay, next. 37. Pensel bengkok. Nampak macam patah. Mestilah fenomena apa? Jawab fenomena apa? Biasa. Ya, pembiasan cahaya. Okey, last. Ni. Okey, Raja 19 menunjukkan graf bagi hubungan antara 1 per V dengan 1 per U untuk kantor H dengan kantor K. Ada dua kantor. Tiba V dan U masing-masing ialah jarak image dan jarak objek. So jarak image V, jarak objek U. So soalan kata, perbandingan manakah yang betul tentang kanta H dan kanta K? Okey. Dia nak suruh kamu bandingkan apa? Oh, dari segi kuasa. So kalau nak kira kuasa, samalah macam tadi kuasa. Iaitu power kan? Power kan? P sama dengan 1 per berapa tadi? Apa formula nak kira kuasa? 1 per U tambah 1 per V. Itu nak cari panjang fokus. Ni power. 1 per F. 1 per F. Kalau guna 1, maksudnya unit panjang fokus mesti dalam meter Tapi kalau nak guna yang lagi satu formula tu, kalau 100 tu, maksudnya panjang fokus dia kena guna dalam unit sentimeter. Tapi dalam ni kan dia pakai unit meter kan. So kamu pakai unit meter lah, janganlah pakai yang sentimeter ni. Okay, nanti satu kerja pula nak kena tukar ke sentimeter. So kita buat yang meter punya, maksudnya 1 per F. Okey, nak kena kira lah pula kuasa kanta H ni. Mana H? Ni H. Okey, kita kira kanta H. Kanta H. Okey, nak kira kuasa, kamu kena tahulah dia punya panjang fokus. Nak kira panjang fokus, formula dia pula apa? 1 per U tambah dengan 1 per V sama dengan 1 per F. Okey, so tengok H. Okey, kamu nak yang mana? Kita ambil 1 per U Okay, kalau 1 per U dia, ni bawah ni kan. Kalau 1 per U dia adalah 1. Okay, 1 per U dia 1. Maksudnya 1 per V dia berapa? Respon. Tengok koordinat ni, koordinat kali biru ni cikgu buat ni Kalau 1 per U dia adalah nilai dia 1, jadi 1 per V dia? 1. 1 per V dia, ni koordinat ni. Kalau 1 per U dia 1, jadi 1 per V dia adalah kosong. So 1 per U dia 1 tambah 1 per V dia kosong sama dengan 1 per F. Jadi 1 per F sama dengan 1. Jadi F sama dengan 1. So unit dia apa? Dah sini pakai meter kan. Meter negatif 1 kan. Ni. So mestilah unit dia meter, 1 meter. Okay, faham ke ni? Boleh? Boleh? Boleh. Okay. Kalau kamu nak pakai koordinat yang ini pun boleh juga. Okay, koordinat yang color merah ni pun boleh juga. So dia punya ni 1 per V dia yang akan jadi 1.
Kan 1/V dia 1 tapi dia punya 1/U dia jadi apa? 1/U dia jadi kosong. Kan? 1/V dia 1, 1/U dia ni, 1/U dia jadi kosong. So bila kamu masuk dalam formula ni pun kamu akan dapat sama je. F dia sama dengan 1 meter. So nak kira power, masuklah. Power sama dengan 1/1 meter So dapatlah 1/1 dapatlah 1 iaitu 1 diopter. Okey, ataupun 1D 1D. Okey, faham ke ni? Boleh setakat ni? Boleh. Okey, itu untuk kanta H. Okey, kita buat untuk kanta K pula. Pun sama juga. Buatlah kanta K. Okey, ni kanta K. Okey, kita buatlah koordinat. Ambillah koordinat ni kan. Okey. Jadi 1/U dia adalah 1/U dia berapa? 1/U dia adalah nilai dia berapa? 2. 1/V dia kosong. So masuk dalam formula ni. Jadi 1/U dia 2 tambah 1/V dia kosong. Sama dengan 1/F. Jadi 1/F sama dengan 2. So 2F sama dengan 1, F sama dengan 0.5. 1/2 kan, 0.5. So unit dia mestilah meter kan. Dah sini pakai unit meter kan. Okey, so nak kira power dia. Kira power dia. So power dia sama dengan 1 per dengan 1 bahagi 0.5 meter. Dapat berapa? Berapa dapat? 2. 2 kan. 2 diopter. So ini untuk kanta apa ni? Ini untuk kanta tadi kanta K. Yang ni pula untuk kanta H. Sekarang ni boleh jawablah soalan. Dia kata kuasa untuk kanta H lebih tinggi. Ya ke lebih tinggi? Tak. Kan. Patutnya kurang sebab kanta H kuasa dia 1 diopter je Kanta K 2 diopter. So salah. Salah. Ni dia kata panjang fokus kanta H lebih besar daripada panjang fokus kanta K. Kita tengok kanta H panjang fokus dia 1 meter. Yang kanta K panjang fokus dia 0.5 meter. So betul ke tak B? Betul. Ya, B betul sebab tu jawapannya B. Okay, yang ni dia kata kanta H lebih tebal daripada kanta K. Kamu tahu kan kalau kanta tu tebal maksudnya power dia apa? Kuasa dia tinggi ke rendah? Kalau dia tebal? Tinggi. Ya, kalau dia tebal power dia tinggi power dia tinggi. So kamu tengok kanta H. Kanta H power dia 1 diopter je. So kalau 1 diopter tak adalah tinggi sangat kan. Yang patutnya apa? Patutnya kanta K ni kuasa dia tinggi. 2 diopter. So sepatutnya kanta K yang lebih tebal. Okay. So kat sini dia kata kanta H yang lebih tebal. So salah. Patutnya K yang lebih tebal. Sebab apa? Sebab semakin tinggi kuasa kanta, semakin tinggi dia punya ketebalan kanta. Okay, next. Dia kata kecurunan graf untuk kanta K lebih besar daripada kecurunan kanta H. Ya ke? Kamu dah kira dah kecurunan dia? Sebenarnya kamu dapat apa? Kalau H macam ni, ya sebenarnya sama je kecurunan dia sama je. So jawapannya yang ni salah. Okay, so B. Okay, habis dah perbincangan. Cikgu. Ya. Kalau kuasa kanta tu kita tak ingat dia punya unit tu diopter tu, boleh tak tulis M-1? M-1. Oh, maksud kamu nak buat. Maksudnya kamu dapat ni 1/0.5 dapat 2. Lepas tu tak ingat diopter so kamu buat 2 meter -1 macam ni boleh je. Boleh. Janji ada unit. Boleh je. Okey.
Ada lagi soalan? Apa lagi nak tanya? Tu je, ada lagi tak? Dah tu je nak tanya yang lain? Tak ada? Okey. Okey. Apa pasal sikit budak yang join hari ni ah? Diorang pergi mana sebenarnya? Ke korang ada kelas lain sebenarnya? Tak ada. Apa diorang tak nak join? Tak tahu lah cikgu. Hakim tu pun tak join juga. Okay, so lepas ni cikgu akan bagi soalan objektif yang form 5 pula. Okay, so kita akan buat kelas hari Rabu lah. Selasa kamu buat hari Rabu, kita present. Nanti cikgu petik lah nama-nama untuk Baik present. cikgu. Okay? Boleh. Okay, itu saja kelas. Okay, bye-bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu. Sama-sama.